berempat besar, iaitulah 66 buah. Sila. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih Muhammad Menteri. Dewan ini berulang kali boleh kata dah lama dah kalau timbul masalah pengurusan Islam, pengurusan agama, pengurusan harta wakaf, pengurusan Baitul Mal, hujah kita ialah sangkut di enactment. Saya ingat pada Parlimen ke-10 dulu saya dah timbul, jawapannya ialah masalah enactment. Sebenarnya kita tahu masalah enactment, masalah peruntukan perlembagaan, tapi persoalannya sekarang ialah sejauh mana kita nak duduk dalam keadaan yang sebegini. Ini yang saya timbulkan. Kalau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak bidang kuasa negeri, contohnya dalam masalah air, dalam masalah hutan, balak, masalah tanah, kita boleh mencari laluan supaya kata sepakat tercapai dan dapat diuruskan dengan saksama. Jadi kalau kita duk lihat dalam masalah enactment ini, katalah tadi dalam 16 berapa hektar peratusnya tu bergantung kepada kemampuan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Kita tahu Majlis Agama Islam Negeri-Negeri juga terbatas. Begitu juga apa yang telah dibincangkan dalam jauhar sebagainya ini. Kita tidak timbulkan itu semua. Itu kemampuan yang ada setakat ini. Tapi yang Dewan ini tidak ialah usaha selanjutnya yang lebih tegas oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab ini, supaya benda ini tidak kita nak keluar daripada kepumpungan ini, supaya pentadbiran urusan Islam, wakaf dan Baitul Mal ini dapat lebih wibawanya itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Yang Pertua dan juga Yang Berhormat Baling. Saya berusaha untuk menjawab soalan yang telah dikemukakan dengan menarik perhatian awal, menjelaskan bahawa supaya ahli-ahli yang berhormat dapat memahami dan mendalami bahawa enactment ataupun peruntukan tanah-tanah wakaf ini di bawah negeri. Tetapi dalam jawapan panjang saya itu, saya tidak menjawab bahawa kita lepas tangan ataupun kerajaan pusat tidak bersama bagi membantu pembangunan tersebut. Sebab itu saya katakan tadi 16,751.11 hektar tanah wakaf di Malaysia yang ada yang berdaya maju dan tidak berdaya maju. Maka daripada tanah-tanah yang berdaya maju dan tidak ini, kita telah mengambil pendekatan di mana peruntukan daripada kerajaan persekutuan sebanyak 256.4 juta telah diperuntukkan bagi tujuan bekerjasama membangunkan tanah-tanah tersebut, di mana saya sebutkan tadi juga bahawa 23 projek, iaitu 19 projek fizikal, 4 projek bukan fizikal, merangkumi 5 tema, iaitu berkaitan ekonomi, ada kawasan masjid-masjid yang kita melihat dia ada ruang untuk kita adakan wakaf mat, maka kita adakan wakaf mat, terutamanya kawasan-kawasan masjid di kawasan yang terletak di persekitaran bandar. Manakala yang berada di persekitaran kampung, kita ubahkan sedikit pendekatan, mungkin ada yang kita terpaksa gunakan untuk hanya membuat satu kedai kecil untuk menjana, generate ekonomi kepada kawasan masjid tersebut. Dan ini yang saya maksudkan, bukan kita membawa pengertian bahawa bila kita sebut di bawah kerajaan negeri, di bawah jadual 9, maka kita akan menyerah tanggungjawab ini kepada negeri masing-masing. Sebab itu saya sebutkan tadi satu persatu untuk supaya kita dapat gambaran yang lebih luas tentang pembangunan harta wakaf. Di samping yang sama, Datuk Yang Pertua, di Yayasan Wakaf sedang membangunkan projek kecil berempat besar, iaitu 66 buah bazar wakaf rakyat dan 3 buah wakaf mat di kawasan sekitar masjid dan tanah wakaf terpilih di seluruh negara melalui peruntukan 2010 sebanyak 20 juta ringgit, dan ini sedang berjalan. Selain daripada itu, Jauhar ataupun Main juga mempunyai bahagian unit wakaf yang khusus dalam mengurus dan memantau pembangunan harta wakaf supaya dapat dibangunkan untuk meningkatkan tahap sosio-ekonomi ummah. Datuk Yang Pertua, seterusnya saya beralih kepada isu berkaitan lembaga tabung haji
yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kalabakan dan juga Yang Berhormat Pendang. Yang Berhormat Kalabakan mencadangkan supaya tabung haji mewujudkan satu sistem bagi menentukan giliran menunaikan haji dan kuota mengikut negeri. Untuk maklumat ahli-ahli Yang Berhormat, tabung haji telah mempunyai sistem dan menentukan kelayakan seseorang untuk terpilih menunaikan fardu haji, di mana sistem ini kita namakan dengan sistem pendaftaran haji terbuka. Di bawah sistem ini, umat Islam di negara ini digalakkan merancang dan mendaftar lebih awal untuk menunaikan haji mereka, dan tidak hanya mendaftar pada tahun semasa atau menghampiri musim haji dengan harapan untuk pergi haji pada tahun semasa ataupun tahun tersebut. Mereka yang mendaftar lebih awal akan mendapat peluang pergi haji untuk lebih awal. Jadi sebab itu sistem ini masih digunakan. Dan selain daripada itu, oleh kerana keupayaan pergi haji pada masa ini dihadkan, bukan kuota daripada kerajaan Malaysia, tapi kuota yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan Arab Saudi dalam menentukan keselamatan dan juga menentukan peluang tempat tinggal yang lebih selesa, di mana daripada tahun ke tahun kerajaan Arab Saudi telah menghadkan bilangan bilik mengikut keluasan yang diberikan kaki persegi kepada setiap jemaah haji yang ditempatkan. Dulu mungkin ada pendaftaran yang dibolehkan orang mendaftar satu bilik yang boleh mengisi 2 katil kosong, tapi dalam tu 20 orang, sebahagian tidur di luar. Tapi sekarang ni kerajaan tidak akan mengeluarkan visa, melainkan dikonfirmkan tempat tinggal, hotel dan keluasan bilik tersebut. Dan ini merupakan pendekatan baru. Sejak saya minta sikit lagi untuk saya bagi laluan kepada Baling. Dan di bawah sistem ini kita melihat keupayaan pergi haji pada masa ini dihadkan oleh kuota haji yang telah disepakati oleh negara OIC sejak 1981. Maka jumlah pendaftaran telah disusun. Jumlah kuota haji umat Islam di Malaysia iaitulah 26,000 orang bagi setiap tahun, atau 0.1% bagi jumlah penduduk negara. Permohonan telah dikemukakan kepada Arab Saudi supaya dipertingkatkan kuota berdasarkan jumlah penduduk sekarang yang berjumlah 28 juta. Sila. Terima kasih. Bagi ringkas Yang Amat, ya. takut menteri tak waktu itu. Oh, no. Tak apa, saya boleh jamak. Terima kasih Yang Amat Menteri. Dan sebenarnya mengenai kota ni kita faham, kerana adalah maknanya suatu yang melibatkan pihak berkuasa Saudi. Cuma persoalannya sekarang ialah kemungkinan dirasai oleh banyak pihak terhadap layanan yang berbeza, iaitu antara orang yang pergi dengan pakej dengan tabung haji dengan pakej swasta. Saya sebenarnya ada ditemui dan saya ada bukti pun, seorang yang dilahirkan pada tahun 1942 mendapat tawaran untuk pergi haji, kalau ikut senarai tabung haji ialah pada tahun 2032. Jadi bermakna dia boleh pergi haji waktu umur dia 80 tahun lebih. Jadi ini satu perkara yang saya rasa mungkin untuk mengatasi rungutan inilah kita perlu lihat dan kita tengok balik jugalah. Walaupun yang daftar awal dan sebagainya itu, tapi benda-benda yang sebegini mungkin kita boleh lihat juga dalam special case. Dan yang keduanya ialah baru 2 minggu 3 minggu lepas saya dipahamkan dia memang tak bercadang mula nak pergi haji, tapi oleh kerana dia minta melalui pakej swasta dengan kos 20,000 lebih, maka dia dapat pergi dan besok dia akan bertolak pergi. Jadi dalam keadaan yang begini, yang begitu lama yang tunggu dengan tabung haji, yang pergi pakej 25,000 dalam tempoh 2-3 minggu dia dapat pergi. Ini persoalan yang timbul di kalangan masyarakat ramai, yang kita suarakan di sini untuk dapat dilihat secara yang lebih orang kata saksama lah. Wallahualam. Ya, Yang Menteri, saya nak perjelaskan sikit. Saya duduk di sini semasa Yang Berhormat Kalabakan berdiri membahas. Yang dipersoalkan Yang Berhormat Kalabakan ialah ada yang menunggu sampai 5 tahun, tapi ada yang boleh dalam 5 tahun tu 5 kali pergi haji. Itu dipersoalkan dia. Jadi kita patut mempunyai sistem supaya kau taman diberi kepada yang belum pergi haji, pakej ataupun bukan pakej.